Bagaimanakah anda mewakilkan perkaitan antara set dengan gambar rajah Venn? Pada tajuk ini, kita nak belajar pula untuk gabungkan beberapa set dalam satu gambar rajah Venn. Okay, sebelum kita teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat mewakilkan perkaitan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Okay, hubungan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set boleh ditunjukkan dengan jelas dengan gambar rajah Venn. Okay, jom kita tengok contoh 11. Wakilkan hubungan antara set-set yang berikut dengan gambar rajah Venn. Okay, di sini kita diberi 3 set. Kita ada set semesta, kita ada set A dan kita ada set B. Okay, yang kita tahu set semesta set yang paling besar. So, kita akan lukis paling luar sekali. Okay, dan jangan lupa bentuk untuk set semesta adalah segi 4 tepat. Okay, sebelum kita nak lukis, pastikan setiap satu set sudah ada senaraikan unsur-unsur. Kalau dia belum senaraikan unsur, awak sendiri yang kena senaraikan. Contoh kita tengok set semesta di sini. Dia bagi tahu unsur dia adalah kurang daripada atau sama dengan 10. Okay, dan X ialah integer positif. Okay, so kalau boleh seboleh-bolehnya kita senaraikan. Saya tahu ramai sebenarnya dalam otak dia sudah ada bayangkan, okay, dia unsur-unsur dia adalah seperti yang berikut. So, apa salahnya kalau kita keluarkan, kita tuliskan? Okay, supaya nanti senang untuk kita rujuk. Okay, boleh ya? So, kita senaraikan dulu. Untuk set semesta ya. Kita ada unsur yang pertama. Dia kata X ialah integer positif yang kurang daripada ataupun sama dengan 10. So, adakah kosong integer positif? Kosong bukan integer positif yang pertama adalah 1. Okay, kosong tak termasuk kosong hanya integer sahaja. Dia tak bersifat positif, dia tak bersifat negatif. Dia neutral. Okay, so kita mula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 termasuk sebab kita ada kurang daripada atau sama dengan punya simbol di sini. Okay, so ini adalah semua unsur-unsur bagi set semesta lah. Okay, so untuk set A pula, faktor bagi 10. Apakah maksud faktor? Semua dah lupa lah tu. Kalau faktor bagi 10 maksudnya nombor yang boleh dibahagi oleh 10 sampai habis. Okay, maksudnya apabila nombor tu dibahagi oleh 10 dia tak ada baki. Okay, so macam mana nak dapatkan faktor bagi 10? Ingat balik, kita dah belajar sebelum ni Kita tahu 10 adalah 1 darab 10. Lepas tu 10 sebenarnya adalah 2 darab 5. 10 adalah 3 tak ada, 4 tak ada, 5 darab 2. 5 darab 2, 2 darab 5 sama kan? Tak ulang kan? So, kita boleh stop di sini. So, ini semua adalah faktornya bagi 10. 1, 2, 5, 10. So, kita ada 4 faktor bagi 10. So, sebelum kita senaraikan dalam set A, kita wajib semak dulu dalam set semesta. Adakah 1, 2, 5 dengan 10 ada dalam set semesta? Ada kan? Kita tengok Kita ada 1, 2, 5, 10. So, kalau semua ada, kita boleh masukkan di sini. 1, 2, 5, 10. Katakan kalau dia ada 15. Awak kalau semak di sini, katakan kita ada 30. Kita punya, dikata faktor bagi 30. So, kalau faktor bagi 30, kita ada banyak kita punya faktor ada sebanyak ni. Okey, tapi kalau nak untuk faktor yang 30 ni, kita hanya boleh masukkan 1, 2, 3, 5, 6 dengan 10 sahaja. So, 30 dengan 15 ini tak boleh masukkan sebab dalam set semesta tak ada. So, itu maksud saya. Kalau kita kena semak dulu set semesta. Sebab set A dengan set B semua unsurnya perlu berada dalam set semesta sebab set semesta adalah set yang terbesar. Okay, kalau macam ni, kalau dia kata kalau set A itu adalah faktor bagi 30, awak hanya boleh masukkan nombor yang saya bulatkan dengan pen merah ni. Okay, kalau nombor yang saya buat warna hijau ini awak tak boleh masukkan. Sebab apa? Dalam set semesta tak ada 15 dengan 30. Boleh faham ya pelajar? Bila awak senaraikan, sebelum awak senaraikan ini, semak dulu dalam set semesta. Ada tak berada dalam set semesta unsur-unsur yang berikut ni? Okey, boleh Saya harap korang jelas apa yang saya terangkan di sini. Okey, jom.
Set A saya sudah senaraikan. Lepas tu saya teruskan kepada set B pula. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Kalau nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5, maksudnya di sini nombor itu semua adalah gandaan 5. Betul? Kalau gandaan 5, dia tak kata sampai berapa. So kalau gandaan 5, kita mula dengan 5. 10. 15. Lepas tu 20. 25. Dan tak terhingga. Sampai tak terhingga. Okay, so di sini cikgu macam mana ni? Banyaknya. Takkan kita nak tulis semua? Tak mungkin kita tulis semua. Sampai kita mati pun kita tak akan habis tulis. Okay, itulah sebab saya kata rujuk set semester. Okay, so mana satu nombor yang boleh dibahagi tepat oleh 5 ataupun nombor apa yang adalah gandaan 5 itu adalah dalam unsur dalam set B. Okay, so senang sahaja. Yang kita ada hanya 2 jawapan je, iaitu 5 dengan 10. Okay, nombor yang boleh dibahagi tepat oleh 5 adalah 5 dengan 10. 5 bahagi 5 kita dapat 1. 10 bahagi 5 kita dapat 2. Ingat, semua merujuk kepada set semester. Set A, set B, unsur-unsur yang kat dalam tu ingat sebelum kita tulis wajib rujuk set semester. Ada tak dia berada dalam set semester? Okay, boleh ya. So, dah habis. Saya dah senaraikan semua. So, sekarang saya dah boleh mula lukis gambar rajah van saya. Saya akan mula dengan set semester. So, set semester jangan lupa segi 4 tepat. Deng deng. Kita buat satu dulu. Okay, jangan lupa kita perlu label. Okay, ini adalah set semester saya. Dalam set semester saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jangan suka hati kita tulis dulu mah. Kita kena tengok mana nombor yang kita patut tulis dekat-dekat. Okey, yang confirm 1, 2, 5, 10 wajib tulis dekat-dekat. Dan 5 dengan 10 pun kena lagi dekat. 5 dengan 10 wajib sangat dekat. Supaya 5 dengan 10 nanti saya boleh buat satu bulatan dan tulis B. Okey, so untuk nombor lain kita boleh tulis merata. Tak kisah, asalkan dalam segi 4 tepat. Okey, so kita mula dengan 1. 1 saya nak tulis kat tengah lah. Sebab senang. Kita ada 1. Lepas tu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Okay, so di sini saya perlu buat 2 bulatan. Satu bulatan yang mewakili B. Okay, lepas tu satu bulatan lagi yang ada 1, 2, 5, 10 ini mewakili A. Set A, set B, lepas tu kita ada set semester. Ini dia. Ini jawapan saya. Okey? Boleh. So, ingat sebelum kita tulis ataupun sebelum kita masukkan semua unsur yang ada dalam senarai set semester ini, wajib kita susun dulu dalam otak dulu. Ataupun awak cuba pastikan 1, 2, 5, 10 tulis dekat-dekat dan 5, 10 lagi dekat. 5 dengan 10, dua-dua wajib dekat antara satu sama lain. Okey, saya dah habis. Saya dah habis buat. Okay, minta maaf bulatan saya kurang cantik. Tak apa kalau bagi sesiapa rasa sakit mata pandang, minta maaf. Saya guna ni lah. Tadang. Ni 5 dengan 10. Saya buat satu bulatan. Lepas tu saya buat lagi satu bulatan. Untuk A. Tadang. So, kita perlu buat cantik sikit lah. Okay. Kalau korang ada jangka lukis, boleh je guna jangka lukis untuk buat bulatan yang cantik sikit. Okay. Boleh Itu saja untuk contoh 11. Tak susah. Okay, just mungkin masa first tu nak senaraikan semua unsur tu mungkin akan confuse sikit lah bagi korang. Okay, tapi it's okay asalkan awak faham dan awak boleh senaraikan. Itu tak ada masalah pelajar. Ingat, paling penting set semester kita kena tulis dulu unsurnya. Dan untuk set-set yang lain, semua merujuk pada set semester. Okay, so tak akan banyak sangat unsur.
Macam apa set B ni. Kalau dia kata semua nombor yang boleh dibahagi tepat oleh 5, sebenarnya banyak. Dari 5 sampailah tak terhingga. Semua nombor yang gandaan 5 boleh dibahagi tepat oleh 5. So takkan awak nak tulis semua sampai beribu-ribu, berjuta-juta. Itulah sebab kita kena rujuk set semester. Set semester paling besar pun 10 sahaja. Nampak tak? Okay. So jawapan dia tak banyak. Tak payah tulis banyak-banyak. Untuk set B ni. Okay. Boleh pelajar? Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 11.2i pada muka surat 260 dalam buku teks korang. No worries, ini lagi senang sebab semua unsur dia sudah senaraikan untuk korang dah. Macam contoh yang saya tunjuk tadi, dia tak senaraikan unsur untuk kita. Nampak tak? Semua dia tak senaraikan. Kita yang kena senaraikan. Tapi untuk latih diri korang, semua dia dah senaraikan dah. Awak just tinggal lukis je. Jangan lupa, set semester wajib guna segi 4 tepat. Untuk P, Q dan R, adalah set biasa, awak boleh guna bulatan. Okay, boleh ya?